Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijak Ahmad dan juga Afizi Azraman. Pastinya pada jam ini 7.30 pagi kita nak bawakan beberapa berita yang mungkin anda terlepas pandang. Kalau anda boleh lihat di muka hadapan top box astroawani.com, kita dah bawakan berita-berita utama di top box kita. Antara lain ialah semua politik lah Cici ya. cerita politik lah kan. Dah dekat PRN ni. Ya betul tu. Ya, berkaitan dengan sentuh isu 3R, Polis Sahkan sedang menyiasat Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Kemudian kita ada kenyataan dikeluarkan oleh Presiden Perikatan Nasional, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Kerajaan Perpaduan Tunggu Masa tersungkur. Kemudian kita ada cerita PRN di 6 negeri. UMNO Sabah bantu jentera berkempen di Selangor. Dan kemudian kita ada wanita Malaysia muncul sebagai wanita Islam pertama dapat pengiktirafan Royal Crown Diamond. Dan kita juga ada cerita berkaitan dengan peminat desak JDT dikenakan hukuman lebih berat berhubung isu suar. Ini anda boleh baca semuanya, dah kami bawakan di astroawani.com. Tapi kita nak pergi kepada berita yang baru kita terima. Ini berkaitan dengan siasatan yang dilakukan ke atas Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang oleh Polis Diraja Malaysia yang telah pun mengesahkan adanya lakukan siasatan berhubung dengan isu perkauman ni 3R. Ya, betul tu. Dan kata Timbalan Pengarah Forensik Perancangan Strategik Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk GS Suresh Kumar, siasatan di bawah Seksyen 4-1, kemudian Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia. Dan ini susulan dakwaan Tan Sri Abdul Hadi sendiri yang menyatakan bahawa DAP mahu mengekalkan pengertian Islam di dalam Perlembagaan Persekutuan berdasarkan tafsiran penjajah yang menjunjung liberalisme dan kebebasan yang diamalkan negara barat. Jadi ada kenyataan ini dibuat naik di laman Facebook Tan Sri Abdul Hadi pada 8 Julai yang lepas, dan dalam masa yang sama juga ia turut diulas dalam artikel diterbitkan oleh portal berita New Straits Times pada tarikh yang sama. Jadi kata Datuk Suresh lagi, beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak membuat spekulasi dan juga mengganggu-gugat proses berkenaan. Tetapi perlu kita ingatkan bahawa Tan Sri Abdul Hadi Awang bukanlah seorang individu sahaja yang dikenakan siasatan berhubung dakwaan isu kenyataan 3R yang melibatkan agama, raja dan juga bangsa ini. Ia juga turut dikenakan siasatan terhadap Lim Guan Eng, yang mana Bukit Aman turut mengesahkan menyiasat pengerusi DAP Lim Guan Eng selepas menerima beberapa laporan berhubung kenyataan yang didakwa menyentuh isu 3R. Siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Akta Hak Sultan 1948 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk G. Suresh Kumar, siasatan masih dijalankan dan menasihatkan perkara yang sama, iaitu orang ramai jangan buat spekulasi yang boleh ganggu siasatan. Dan sebelum ini kita tahu sebuah portal berita tempatan yang memetik laporan akhbar bahasa Mandarin melaporkan Guan Eng memberi amaran kepada pengundi Pulau Pinang untuk sekat gelombang hijau daripada bertapak di negeri itu, dan Guan Eng mendakwa ia akan mengakibatkan tokong Buddha dimusnahkan dan orang bukan Islam berdepan pelbagai sekatan. Dan kenyataan tersebut dipercayai diucapkan oleh beliau semasa berucap dalam satu program di sebuah tokong iaitu di Tokong Batu Jelutong, Pulau Pinang pada sekitar 7 Julai yang lalu. Jadi kita lihat sentimen begini Fizi, bagaimana ia dimainkan di saat menjelangnya pilihan raya negeri. Kita juga berhadapan dengan perkara yang sama pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Bagaimana sebenarnya apa yang mungkin nak pemimpin-pemimpin kita sampaikan kepada rakyat? Apa yang mungkin pemimpin-pemimpin tertinggi ini nak mencorakkan pemikiran rakyat ketika ini? Ya, betul tu. Dan tapi yalah, di Malaysia ni kita berpolitik sejak daripada dahulu, berdekat-dekat lamanya. Kita boleh katakan kita sukar nak larikan diri daripada isu 3R yang sering dimainkan oleh parti-parti dan juga pemimpin-pemimpin politik yang memainkan sentimen emosi pengundi itu sendiri yang sedikit banyak akan membawa kepada, yalah, kalau kata tiada siapa yang menghentikannya,
dia akan diteruskanlah daripada generasi ke generasi kan. Dan ini juga perlu kita lihat kerana kita dah pun dimaklumkan oleh Ketua Polis Negara yang baru Tan Sri Nazarudin. Beliau juga memberikan amaran kepada sesiapa saja isu 3R jangan dimainkan ketika pilihan raya negeri. Sebab apa? Sebab dia boleh membawa kepada ketidakharmonian. Ketidakharmonian ni dia boleh merangkumi pelbagai perkara. Satunya berkaitan dengan di media sosial nak ditanganinya. Kemudian jika ia dibawa secara fizikal, katakanlah ada orang membuat protes dan sebagainya, kita tak mahu benda-benda itu berlaku. Dan kalau ada protes tu kalau berlangsung dengan aman tak apa, tapi kalau protes tu berlangsung dengan keganasan dan sebagainya yang mencetuskan huru-hara, macam mana? Adakah kita nak mengulangi sejarah yang pernah kita ulang dahulu? Jadi dia seolah-olah normalisasi kan? Bak kata orang dekat TikTok kan, ini bukan perkara yang biasa nak normalize ni kan. Perkara ini sebenarnya perlu dilihat juga bagaimana sebenarnya ia boleh dielakkan. Sebab kalau saya baca ada komen seorang netizen ni sangat menarik sekali. Dia kata kalau dia pejam mata tak baca semua apa yang dimainkan oleh sentimen-sentimen yang dimainkan oleh pemimpin-pemimpin politik, dia boleh nampak Malaysia ni tidak seperti yang mereka katakan. Jadi macam mana tu kan, mungkin bukan dia seorang saja. Betul. Mungkin rakyat yang lain juga macam tak nak macam saya tak nak baca apa yang dikatakan oleh pemimpin politik. Betul. Kehidupan saya ada masalah saya tersendiri yang perlu mereka utamakan. Betul. Selain daripada sentimen 3R ini. Sebab itulah sekarang ni banyak belia-belia dah macam tak berapa nak berkenan nak tengok kepada politik. Sebab apa? Sebab sentimen dimainkan tu kadang-kala terlampau menyentuh isu-isu 3R yang memainkan emosi mereka sendiri, yang memanipulasikan diri mereka sendiri. Jadi macam mana untuk kita bangunkan negara tanpa golongan belia ni yang tidak berminat dengan politik? Dan bayangkan sepatutnya pemimpin-pemimpin dah mula melihat bagaimana untuk kalau kata PRN ke PRU ke PRK ke perang dasar lah kan. Perang okey apa inisiatif kita nak lakukan kan. Apa kita nak buat dekat kawasan ni. Okey orang ni buat camp A buat sini. Parti B buat nak buat dasar macam ni. Okey, pengundi pilih yang mana yang lebih baik kan untuk diri banyak mereka. yang perlu kita improve lagi kan. Kalau nak cakap pasal perkauman ni, negara kita bukan saja 3 bangsa tau. Negara kita ni terkenal dengan perkahwinan campur. Tu macam mana pula? Saya salah satunya. Kalau Datuk nenek dia Chinese, Cina, dia kategorikan kaum yang mana. Betul. Kan? Negara ni semua orang kahwin campur lah senang. Memang banyak kahwin campur. Itu yang perlu difikirkan, dilihat. Satu lagi perspektif yang perlu dilihat oleh pemimpin politik. Ya, betul. Baik, kita nak bawakan lagi. Ini cerita pasal MIC MCA yang mana juga menjadi satu saya kira perkara ini bukan kejutan lah. Kita telah pun sebelum ini Barisan Nasional umumkan bahawa MIC dan MCA tidak terlibat dalam PRN pada kali ini. Namun ada yang melihat perkara ini sebagai satu masalah besar kepada Barisan Nasional itu sendiri, terutamanya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendakwa tidak pernah berlaku dalam sejarah parti komponen dalam Barisan Nasional BN iaitu MCA dan MIC tidak bertanding pada pilihan raya, dan katanya melihat tindakan itu pengurusi Perikatan Nasional itu mendakwa wujud ketidaksepakatan dalam BN yang dipimpin oleh Datuk Seri Zahid, dan juga kata beliau juga perkara ini tak make any sense, katanya. So we do not make any mistake in making choice. Sebab tu saya bagi katanya sebut begitu kerana kerajaan perpaduan ni dilihat sebagai satu masalah besar. Itu kata Muhyiddin Yassin lah. Dan kata Tan Sri Muhyiddin lagi, beliau mengibaratkan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar hanya tunggu masa lagi nak tersungkur. Dan dakwa Muhyiddin, beliau tidak menyangka kerajaan gabungan antara PHBN ini kacau bilau dan berada dalam keadaan yang dahsyat sejak bila UMNO sebulu dengan DAP dari dulu sampai sekarang. Kalau sebut UMNO DAP, no way, no go. Jadi ini biasalah sentimen politik yang sentiasa saring serang antara satu sama lain, dan juga sudah pasti kita sebagai pengundi ni kena dan nak tengok macam mana kesalih hubungan, kekuatan sebuah gabungan dan sebagainya, dan macam mana untuk pastikan bahawa kita memilih calon yang betul apabila terutama yang melibatkan 6 negeri ada lebih kurang dalam 9 juta kalau tak salah saya pengundi di kesemua 6 negeri berkenaan. Jadi sentimen serangan politik ini yang akan kita tengok, apa isu-isu nasional, apa isu-isu tempatan yang dimainkan oleh
parti dan juga pemimpin politik yang akan mendominasi untuk pilihan raya negeri nanti. Semua itu akan kajiannya akan kami bawakan dalam Astro dan juga Buletin Awani yang seterusnya. Tapi dalam masa yang sama juga melihat pada perkara itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata bahawa beliau yakin bahawa MCA dan juga MIC ni akan terus bersama Barisan Nasional walaupun tidak menyertai PRN. Itu antara lain yang dikatakan oleh Timbalan Perdana Menteri. Cumanya kita tengoklah macam mana, sebab kita memang ini fakta, ini bukanlah satu benda yang orang pakar politik tak tahu, semua orang tak tahu. Sebab sememangnya daripada dulu MCA tak sebulu dengan DAP kan. Jadi dengan kerjasama di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan yang ada DAP, yang ada MCA, jadi mungkin persefahaman itu masih baharu nak dibentuk dan ada banyaklah kekangan-kekangan yang kita lihat, cabaran, ada mungkin akar-akar umbi yang perlu dilihat, dijernihkan perkara berkenaan. Dan dalam masa yang sama juga kata Teo Nin Chin, iaitu reaksi daripada Setiausaha Publicity Kebangsaan DAP menyatakan bahawa MCA MIC tak bertanding pada PRN kali ini tak ada kena-mengena dengan kita. Jadi itu antara reaksi Teo Nin Chin menyatakan bahawa ketiadaan calon daripada kedua parti berkenaan bagi berdepan dengan PRN di 6 negeri melibatkan Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan tak lama lagi. Katanya isu berhubung pembahagian kerusi pada PRN tak timbul memandangkan ia dibuat berdasarkan parti yang dimenangi pada PRU 15 lalu. Perbincangan pembahagian kerusi dilakukan adalah antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan bukan secara terus babitkan DAP dengan MCA dan juga MIC, dan tambahan pula asas pembahagian kerusi adalah yang dimenangi mana-mana parti akan terus ditandingi parti tersebut. Jadi tak timbul isu perebutan kerusi yang ingin ditandingi. Apapun, Teo Nin Chin berharap bahawa mereka dapat mendukung semangat kerajaan perpaduan dan menyokong mana-mana calon yang akan bertanding nanti. Jadi yang jelas adalah kita masih lagi menunggu adakah MICA dan juga MIC akan bersekali menyokong jentera PHBN ketika mana PRN nanti. Itu persoalan nombor satu. Persoalan nombor dua, saya rasa dah jelas yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Wee Ka Siong, Presiden MCA, menyatakan no apabila tawaran dibuat kepada parti MCA dan juga MIC untuk menyertai Perikatan Nasional oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Sanusi. Jadi persoalan yang ketiga adalah adakah wujud sebuah parti baharu nanti yang kata, sebab saya tengok laporan-laporan daripada berita-berita, portal-portal dan sebagainya menyatakan bahawa ada parti baharu yang akan ditubuhkan oleh bekas-bekas pemimpin MIC. Jadi adakah betul dakwaan berkenaan ataupun tidak? Jadi itu antara persoalan sekarang ini, dan sudah pasti ia membawa kepada satu persoalan besar, iaitu sejauh mana survival politik untuk parti MCA dan juga MIC dalam kerjasama bersama dengan kerajaan Pakatan Harapan. Jadi itu ialah pembagian kerusi. Banyak isu yang akan timbul. Itu mungkin salah satu strategi juga PN dan juga mungkin kerajaan Madani ini dalam menghadapi PRN kali ini. Tapi apapun pada anda di luar sana yang mungkin tidak ada lagi info bila PRN akan berlangsung yang melibatkan 6 negeri, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan, saksikan infografik yang kami sediakan ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi jam 7.30 ini. Kita nak sambung dengan berita-berita yang mendapat perhatian. Salah satunya saya kira ini cerita yang tular. Hangat sebenarnya berkaitan dengan isu KLIA ini. Telah pun dimaklumkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri bahawa SPRM masih ketika ini memburu ejen yang dipercayai meminta duit kopi sekitar RM18,000 berhubung kes kemasukan seorang pelancong Cina ke negara ini. Dan kata Tan Sri Azam Baki, setakat ini individu terbabit dikenal pasti sebagai seorang lelaki warga asing. Katanya sudah mendapat butiran mengenainya, namun kita masih belum dapat kesan kedudukannya pada masa ini. Semua pihak dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi dan berikan masa pada SPRM melengkapkan siasatan. Ini macam
Pemerdagangan manusia. Dia dalam masa yang sama juga perlu kita tahu bahawa individu yang ditolak kemasukan ke Malaysia disebabkan oleh mungkin mereka punya borang tak lengkap ke, ada dokumen-dokumen tertentu yang tak lengkap. Jadi mereka ni ditolak untuk kemasukan ke Malaysia dikenali sebagai NTL. Jadi dalam satu hari tu, hari yang kejadian kecoh tu, ada 2 orang pelancong Cina yang ditolak kemasukan ke Malaysia. Jadi ada dakwaan sehingga mencetuskan orang kata tidak balas daripada Menteri Pelancongan sendiri pergi ke kawasan berkenaan dan nak melihat apakah isu yang terjadi, dan dakwaan beliau adalah terdapat unsur rasuah. Jadi apabila dakwaan itu dibuat, penyiasatan itu perlu dilakukan bukan hanya kepada sama ada Jabatan Imigresen ke, ia dijalankan kepada secara keseluruhan pihak MAHB, KLIA dan juga mereka yang beroperasi di KLIA itu kena siasat juga oleh pihak SPRM. Dan sekarang ni siasatan barulah panggil orang-orang itu, orang ini dan sebagainya untuk dirumuskan. Jadi sekarang ni kita lihat sama ada atau tak elemen rasuah tu, sebab yang kita tahu sama ada salah faham ataupun tak. Kerana kita difahamkan bahawa MAHB ada lantik, KLIA ada melantik satu syarikat yang menguruskan NTL ni. Jadi dia yang kalau Gigi tak dibenarkan masuk ke Malaysia, Gigi akan diberikan nama, kontak semua ke satu syarikat ni. Syarikat ni yang akan uruskan nak hantar Gigi balik pulang. Jadi akan adalah kos dekat situ yang dibayar. Persoalan dia sekarang ni adalah adakah syarikat berkenaan melantik lagi ejen untuk menguruskan Gigi pula. Jadi elemen rasuah tu ada ataupun tak, sehingga ada yang mendakwa ada 18,000 yang diminta. Jadi untuk pulang melibatkan kos sampai 18,000 tu melampau lah kan. Jadi elemen rasuah tu sedang disiasat oleh pihak SPRM, dan mereka juga minta supaya janganlah ada dakwa-dakwi, janganlah ada spekulasi yang bertebaran dan sebagainya berkaitan dengan perkara berkenaan, sebab dia masih lagi dalam siasatan dan tak boleh didedahkan sebab ia akan merencatkan proses siasatan berkenaan. Jadi ejen tu katanya yang bukan warga negara Malaysia masih lagi sedang dalam buruan. Tapi sebenarnya penjelasan yang saya kira yang baik perlu diberikan supaya rakyat di luar sana lebih faham mengenai isu begini. Betul. Kalau Gigi nak tahu, hari yang kecoh tu ada 41 NTL yang tak dibenarkan masuk ke Malaysia. Gigi bayangkan kalau kata 41 orang, kalau kata ejen diminta 18,000 seorang, untuk dibawa banyak pulang ke China semula. Betul. Bayangkan berapa banyak duit yang dikaut. Jadi adakah itu ada elemen rasuah ataupun sebenarnya dia memang ejen yang sah dilantik untuk berbuat demikian? Itu kontroversi sikit. Tapi dalam masa yang sama kita kena perlu faham juga tugas SPRM dekat sini, kerana SPRM ketika ini sedang melakukan siasatan. Betul. Adakah berlakunya rasuah dekat situ. Jadi apabila adanya mungkin unsur rasuah atau sebagainya, perkembangan selanjutnya akan dibawakan oleh SPRM. Betul. Bermulalah siasatan sebenar. Ketika ini adalah baru nak tahu dulu ada elemen rasuah ke tak. Betul. Jadi kita ni sebagai rakyat biasa, kita akan tengoklah apa hasil daripada siasatan berkenaan. Baik, dalam masa yang sama juga kita ada cerita yang sudah lama sebenarnya saya tak dengar kes-kes simbah asid dan sebagainya kan. Tapi tiba-tiba timbul lagi kes simbah asid ni kan. Dulu simbah asid ni kalau tak salah saya melibatkan break up, couple dan sebagainya kan. Tapi ini sudah lama Tapi dah lama. Sehingga ada satu masa tu pembelian asid ni perlu dikaji kan, sama ada boleh ataupun tak, siapa yang boleh kita jual, siapa yang boleh dibeli kan. Tapi ini jadi lagi kes yang mana ini digombak seorang susulan daripada sepasang suami isteri ini yang cedera akibat kejadian di simbah asid. Seorang warga emas telah pun ditahan polis yang mana di Pansapuri Laksamana Jaya Batu Cave. Kata pemangku Ketua Polis Daerah Gombak, Superintendent Nur Arifin Muhammad Nasir berkata wanita berusia 60 tahun itu ditahan di Taman M Residensi Rawang kira-kira pukul 4.20 petang Ahad. Suspek akan dibawa untuk permohonan reman dan polis akan menyiasat kes ini mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan. Kita tahu ketika kejadian mangsa berusia 60 tahun dan suaminya seorang warga asing berusia 37 tahun bersama anak lelaki mereka sedang masuk ke dalam lift sebelum didatangi seorang wanita yang tidak dikenali kemudian simbah cecair yang dipercayai asid ke arah mangsa dan melarikan diri. Daripada bacaan saya di Twitter, di sosial media, ada katakan bahawa ini disebabkan dengki khianat. Perniagaan. Perniagaan.
kerana sepasang suami isteri ini merupakan seorang peniaga. Itu yang dikatakan daripada cerita ini. Tapi itulah, walau bagaimanapun perasaannya itu, menyimbah asid itu merupakan tak bolehlah, dia mendatangkan kecederaan seumur hidup tau. Betul. Dulu ada sampai jadi tajuk utama berita tentang simbah asid ni, katanya macam mana untuk mangsa hidup selepas tu. Itu yang perlu dilihat kerana mereka akan mengalami kecacatan sehingga ada yang mungkin nak pandang, kalau kena kat muka, nak pandang diorang pun ada yang macam tak sanggup dan sebagainya kan. Jadi ini membawa kepada satu unsur khianat yang tak boleh kita pandang remeh dan juga tak boleh kita pandang. Apapun motif kejadian ni akan dikeluarkan oleh pihak polis, saya rasa. Cumanya kita akan bawakan perkara berkenaan daripada semasa ke semasa kerana siasatan itu masih lagi dijalankan, baru ditahan. Soal siasat ketika reman itu adalah penting untuk pihak polis jalankan siasatan mereka. Baik. Dalam masa yang sama, Gigi, ini cerita pasal Kementerian Pendidikan, boleh kita masukkan Betul. sikit. Kementerian Pendidikan ketika ini sedang tambah baik sistem kuota bagi pastikan pelajar bukan bumi putra untuk mendapat akses yang adil untuk melanjutkan pengajian. Menterinya Fadlina Siddiq berkata dalam masa yang sama sistem kuota Melayu dan bumi putra akan dikekalkan seperti yang diputuskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beliau turut beri jaminan tidak ada mana-mana kaum yang dipinggirkan daripada peluang pendidikan di negara ini. Saya kira ini merupakan satu perkara yang perlu ditambah baik. Sudah tiba masanya lah. Kan? Sebab kita tak mahu semua anak-anak Malaysia ini ada yang terkecuali ataupun terpinggir dari sistem pendidikan kita. Ya, betul tu. Dan kita juga, saya pun tengok ada di Twitter baru-baru ini, seorang lelaki muat naik, katanya anak saudaranya ada peroleh 10A tapi tak diterima di mana-mana matrikulasi. Lelaki ini bukan bumi putra lah. Jadi mungkin ada sesuatu perlu dilakukan daripada sudut pengurusan pemilihan pelajar yang sememangnya akan dipilih secara merit, tetapi untuk kita pastikan bahawa sistem kuota tu mungkin perlu dilihat, dikaji ke, itu kita serahkan kepada mereka yang mentadbir negara inilah. Kan kita ni tak ada kuasa pun nak tengok perkara berkenaan. Cumanya kita nak pergi kepada satu lagi cerita. Ini saya nak bawa sikit sebelum saya pergi ke cerita lain. Saya nak bawa sikit kata daripada pensyarah pekanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Dr. Anwar Ahmad, katanya sistem kuota Melayu Bumi Putra dalam pendidikan bukan berniat untuk meminggirkan atau mendiskriminasi mana-mana kumpulan masyarakat. Sebaliknya merupakan usaha untuk pastikan semua golongan yang perlukan mendapat peluang sewajarnya. Jadi itu antara sikit sebanyaklah reaksi daripada pakar yang melihat kepada kuota berkenaan. Isu ini dah lama ditimbulkan semula, jadi diharapkan bahawa ini dapat dilihat dengan lebih terperinci oleh pihak kerajaan. Baik, kita nak pergi kepada segmen Jiwa SME. Baik, klinik swasta yang menawarkan perkhidmatan kesihatan kepada pelanggan tidak hanya terhad kepada rawatan di klinik semata-mata atau menunggu kedatangan pesakit. Sebaliknya, perkhidmatan lain seperti penyediaan ambulans, khidmat kaunseling, khidmat nasihat perubatan, rawatan luar klinik dan sebagainya juga mampu disediakan oleh klinik swasta. Dan kami akan tinggalkan anda dengan laporan yang menarik ini. Sekian daripada kami, saya Hafizah Zaman. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Ini yang dilakukan oleh dua orang doktor di Klinik Prima Cerang yang memanfaatkan sepenuhnya laman media sosial untuk menjenamakan dan mempromosikan perkhidmatan di klinik mereka. Pihak kami mempunyai satu tim khas yang dipanggil sebagai tim marketing bagi Prima Cerang Klinik HQ, yang mana di setiap cawangan Prima Cerang Klinik kami mempunyai akaun media sosial yang tersendiri, bermula daripada Facebook, Instagram, TikTok dan juga Twitter. Daripada sini, orang akan bertanya kepada kami berkenaan dengan masalah kesihatan dan pihak kami akan membuat satu persediaan khas bagi mendekatkan diri kami untuk memberikan informasi-informasi terkini berserta dengan ubat-ubat terbaru dan juga rawatan-rawatan terbaru kepada pesakit-pesakit. Di media sosial Prima Cerang, kami ada satu interaksi antara pesakit dan juga pihak kami, doktor dan juga farmasi di bahagian perawatan
perawat yang mana pesakit boleh bertanya sebarang isu kesihatan atau informasi-informasi terkini termasuk jadual doktor yang bertugas di klinik kami, dan soalan-soalan seperti ini akan dijawab oleh pihak doktor dan juga bahagian farmasi kami secara percuma sahaja di atas talian. Yang mana sekiranya pesakit ingin mendapatkan rawatan dengan lebih baik, mereka boleh membuat tempahan terlebih dahulu melalui media sosial kami sebelum datang ke klinik, dan pihak customer service Primer Cerang akan mendaftarkan nama mereka di sistem klinik kami, dan apabila pesakit sampai ke klinik kami, masa menunggu sebelum mendapatkan rawatan akan dapat dikurangkan, dan ini akan memberi keselesaan kepada pesakit-pesakit yang datang ke klinik kami. Jadi mereka boleh menempah dan juga boleh meminta mana-mana doktor yang mereka inginkan, seperti doktor perempuan sekiranya mereka merupakan pesakit wanita, ingin membuat pemeriksaan kesihatan dengan doktor wanita, boleh bertanya doktor mana yang ada dekat klinik tersebut sebelum datang ke klinik. Menurut Dr. Safwan, daya tarikan perkhidmatannya adalah harga rawatan yang berpatutan serta memaparkan sepenuhnya kos rawatan supaya memudahkan pesakit untuk membuat kiraan. Bermula dengan satu cawangan pada awal pembukaannya, kini Klinik Primer Cerang sudah mempunyai 15 klinik cawangan di seluruh negara sepanjang 10 tahun operasi. Dalam perkongsian info kesihatan serta pertanyaan, Klinik Primer Cerang turut menyediakan platform rujukan dan interaksi dengan pelanggan. Jadi anda tidak perlu susah payah untuk Google atau bertanya orang sekeliling berkenaan dengan masalah kesihatan, kerana mungkin sekiranya anda Google, maklumat yang anda dapat itu tidak tepat dan anda terjurus atau terjerumus untuk membeli suplemen atau ubat-ubatan yang tidak diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi sekiranya anda ingin mengambil sebarang ubat seperti ubat darah tinggi, ubat kencing manis, ubat saraf, suplemen dan vitamin, anda boleh bertanya pihak doktor melalui media sosial Primer Cerang, dan insya-Allah kami akan membantu memberi jawapan yang terbaik. Katanya kebanyakan pelanggan yang berulang kali mendapatkan rawatan atau pelanggan tetap terdiri daripada pelanggan media sosial yang tertarik dengan tawaran perkhidmatan. Kecekalan mereka wajar dibanggakan kerana mampu membuka 15 cawangan selain mampu memberikan pekerjaan kepada doktor kontrak, ahli farmasi dan jururawat.